Assalamualaikum. Fatimah Omar, Hamidah Zain, Nuriyah Hassan, Rahimah Abdul Rahman, Masya Allah. Rodiah Syarif, Ina Marzuki, tahniah kerana anda berjaya menyahut cabaran. Farah Hayati Ashim, Masya Allah. Ni penyahut cabaran 4:30 pagi ni. Marziah Hassan, Kifli Zul, Subhanallah. Orang lelaki pun bangkit awal, no? Salma, Zalina Zahari, Hasna Arsyad, Kak Rus Muhammad dan Masya Allah. Nak menitik air mata tengok anda di satu Ramadan ni bersungguh-sungguh. Munirah Draman, Sutra Hati, Masya Allah. Analiza Khaizir, Syazra Syafina, Hamidah Gadi, Sarinah Samsudin, Rohina Hamid, Zahra Daud, Ummu Redha, Sherry Anson, Subhanallah. Siti Arpah Muhammad Sabita, Azlin Isni, Nur Azlina Musa, Aziramli, Masya Allah, Masya Allah. Wah, Farah Hayati tak tahu. Semalam kita buat pengumuman. Nur Aini Abdul Rahman, Hani Raihani, Siti Nur Aisyah, Azila Muhammad, Rosso Gunting, Amanda Aini, Tengku Kamar, Wani Yahya, Umu Aiman, Hadizah Zuki, Farah Liana Ahmad, Mahfuzah Mahazir, Masya Allah. Suhana Adris. Tak boleh sebut nama banyak-banyak ni. Bertuah ni siapa yang sebut nama pada pukul 4:30 pagi ni. Masya Allah. Tabik Spring, anda yang boleh menyahut cabaran dalam masa tak sampai 1 minit dah 300 orang. Maknanya anda hebat. Masya Allah. Masya Allah. Nak cakap lebih-lebih pun kita Ramadan ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa yang pilih kita? Siapa yang pilih kita? Siapa yang gerakkan hati kita? Siapa yang izinkan kelopak mata kita ni walaupun malas-malas, lemau-lemau, ngantuk-ngantuk, bangkit juga? Inilah yang Ustazah Zai selalu cakap, bila kita dah berniat, Allah pasti bagi kuat. Malam tadi kita tidak lambat. Mana-mana masjid surau yang dah bertadarus, ya Allah. Ini juga sahabat-sahabat bukan ujub. Apa itu ujub? Memuji, membanggakan diri sendiri. Tak ada siapa pun puji Ustazah Zai, hang yang puji diri sendiri. Sebagai semangat untuk diri sahabat, sebagai tanda syukur kepada Allah, kita tak salah. Bukan dengan niat, bukan dengan mengatakan diri itu ujub, takjub kepada diri sendiri, tapi sebenarnya kita takjub kepada Allah yang maha besar. Semua Allah yang berkehendak. Berapa ramai yang semalam berniat tetapi Allah tak bagi kuat. Berniat, Allah bagi kuat. Bahkan ibu-ibu yang sekarang ni menonton sedang sibuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedang sibuk di dapur. Kan, untuk apa? Untuk panaskan lauk. Hatta malam tadi kita tak puasa lagi. So pagi ni bukan panaskan lauk lah, tapi masak yang seadanya, sempoi-sempoi. Subhanallah, nak kejut anak lagi, nak persiap meja lagi, satgi nak pikir subuh tang mana pula. Kita nak rebutkan, subhanallah, untuk sama-sama dapat berjamaah di masjid surau, untuk memastikan lelaki-lelaki kita memenuhkan saf-saf masjid surau khususnya. Ibu-ibu sibuk memastikan anak-anak bukan hanya berpuasa, tetapi solatnya tak pernah ditinggalkan. Subhanallah. Ya, salam sahur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa macam nak nangis. Sebab apa sahabat-sahabat? Tapi tak nak nangis kalau boleh 4:30 pagi ni. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Nampak Ummu Redha tadi duk bagi ayat mata. Bonda Rohana Saleh. Ya Allah, jom kita angkat tangan untuk Bonda Rohana Saleh. Hari ini 1 Ramadan 3 April adalah hari kelahiran pencipta syair Ustazah Zai. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Bonda Rohana, Allah selamatkan kamu.
dengan usia yang pastinya hari ini bertambah, didoakan dalam waktu sahur, mustajab doa, ketakwaan bonda juga semakin tinggi di sisi Allah, diberi kesihatan yang baik insya-Allah semata-mata untuk makin taat dan beribadah kepada Allah. Hidupnya, kehidupan selepas matinya nanti semua dalam redanya Allah. Amin. Moga-moga Allah rehatkan penuh nikmat di dalam syurga Allah. Hari ini kita masih hidup, bertambah usia, teruskan dengan ketakwaan dan keimanan yang berganda-ganda, lebih-lebih lagi bulan Ramadan ini. Kalau mungkin ada yang semalam, hari ini, besok, hari lahirnya juga, Ustazah doakan benda yang sama. Subhanallah, subhanallah. Tahniah. Seronok kita walaupun 4:30 pagi sebab nampak ramai nama-nama kesayangan kita. Jadi tolong aminkan doa di waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala mengintai-ngintai. Mana hambanya yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam munajat kesungguhannya untuk diaminkan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom aminkan doa Rabitah. Semoga semua yang bersama-sama yang menyahut seruan ini, sahabat-sahabat, Allah satukan hati-hati kita insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalan yang sebenar. Penuhkan hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkan hati-hati ini dengan limpahan iman, yakni keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkan hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ini azam saya, walaupun hanya setengah jam, ilmunya mungkin dalam 5 minit, 10 minit je sahabat. Tapi kita ada pengisian. Sebab kalau Ustazah lajak-lajak, subhanallah, takut ada mak-mak yang duk lekor depan latahzan ni, akhirnya tak kejut anak-anak, akhirnya kena marah dengan suami, dengan Ustazah sekali kena marah. Pasal apa ni, tak ada kerja lain ke buat kuliah pukul 4:30 pagi? Bini aku nak masak ni. Contoh akhirnya tak masak untuk sahur. Tak, kita cuma nak bermujahadah. Semoga Allah pandang sikit sangat nilai jihad kita ni berbanding dengan sahabat-sahabat zaman Rasulullah. Subhanallah, semoga Allah pandang ini sebagai satu nilai jihad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang bangkit awal pada malam-malam Ramadan semata-mata untuk sudilah kiranya Allah mengiktiraf andai kita mati dalam jihad yang begitu kecil, walaupun kecil ini, sudilah kiranya Allah menggolongkan kita sebagai para syuhada. Bukankah ada sahabat Nabi yang macam tu, yang bercita-cita nak mati di medan syahid, tapi sahabat-sahabat Allah tak pilih dia mati saat berada di medan pertempuran tu, menegakkan agama Allah, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Tapi Allah matikan saat dia berada di atas pembaringannya, dan diiktiraf oleh Rasulullah kerana niatnya, kesungguhannya, usaha kebaikan-kebaikan yang dilakukannya atas nama jihad, berperang dengan hawa nafsu dia. Akhirnya dia diangkat dan tergolong di kalangan para syuhada. Kita tak layak sahabat-sahabat, tapi tak salah untuk kita menjadi orang beriman yang sentiasa mengharap-harapkan title-title kemuliaan seperti itu. Jadi perbetulkan niat kita, ikhlaskan hati kita sungguh-sungguh, insya-Allah. Walau apapun yang kita lakukan, kita dah bermalam 1 Ramadan malam tadi dengan tarawih, dengan kita berqiyam. Okay, Ustazah pun memang jihad lah sahabat-sahabat, sebab tak pernah mandi pukul 3:30 pagi.
Kena mandilah sebab nak live dengan hampa duk kata kami tak mandi. Ustazah tak apa. Ustazah kena mandi. Sebab apa, dah pakai pakaian yang Ustazah nak pergi mengajar pagi ni. Sebab lepas ni Ustazah terus pergi rumah bapak, bersahur, terus pergi subuh dengan Ustaz di masjid, di surau. Terus bersiap 7.30 pagi dah nak keluar pergi mengajar. Masya Allah, 2 kelas di Puchong hari ni. Jadi orang Puchong kalau ada kita jumpa dekat masjid pagi ni. Okey, kalau tak mandi sebelum live macam ni, macam mana Ustazah nak selit masa untuk mandi? Okey, sahabat-sahabat, kalau anda tak apa sebab memang tak keluar rumah sebagainya kan. Baik, bab 227 kita open waktu 1 Ramadan. Moga menjadi satu permulaan yang baik kepada kita insya-Allah. Biar sikit sahabat-sahabat yang baru tahu, 4.30 pagi on La Tahzan, 5 pagi kita stop. Biar sikit buat kita ternanti-nanti setiap hari. Kenapa Ustazah tulis sampai 17 Ramadan? Sebab 18 Ramadan Ustazah dah terbang ke Baitullahil Haram. Kita tukar waktu pula lah bila Ustazah berada di sana insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami yang telah memberikan bentuk kepada segala sesuatu, lalu memberinya petunjuk. Masya Allah, Ustazah nak baca separuh daripada, bukan separuh ni, banyak sangat ni sebenarnya. Orang-orang dalam bidang sains lah yang kena dengar banyak ni dan perbetulkan mana-mana. Mungkin perbetulkan tak sempat lah sebab kita bukan two-way communication. Tapi guru-guru kita yang hebat-hebat dalam bidang sains, bila merujuk kepada bab 227 ni, anda boleh share info dekat ruang komen. Sebab kami yang bukan pakar, bukan bidangnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak tahu nak komen. Ustazah cuma bacakan apa yang ada dalam kitab. Mana yang Ustazah ragu-ragu je, Ustazah akan akan tengok balik kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, subhanallah. Baik. Apabila biji tanaman itu ditanamkan ke dalam tanah, maka biji itu tidak terus tumbuh sebelum tanah yang dimasukinya bergerak, menimbulkan goncangan yang dapat dibaca melalui alat pengukur richter. Kerana goncangan itulah biji tersebut kemudian pecah dan tumbuh. Kerana goncangan itulah biji tersebut kemudian pecah dan tumbuh. Kita tak duduk dalam tanah, sahabat. Biji yang ditanam ke dalam tanah itu merasai. Rupanya pergerakan tanah tu, goncangan itu berapa bergegar, berapa kuat, berapa richer goncangan tu, kita bukan benih itu, kita tak tahu kan. Tapi rupanya ada pergerakan tanah ketika biji dimasukkan. Nah, daripada pergerakan dan goncangan itulah biji yang kita tanam tu terpecah, terbelah. Lalu akhirnya menumbuhkan, ala cenonit di daun-daun. Ye, mama dah tumbuh dah kakak punya pokok cili yang kakak tanam hari tu. Contoh ingat lagi kecil-kecil dulu, subhanallah. Lepas tu tak guna tanah pun boleh. Masya Allah, ciptaan Allah ni. Kita bawa apa pergi sekolah? Kita bawa kacang hijau. Kacang hijau. Lepas tu diletakkan tisu lembab. Kan subhanallah, tabok kacang hijau atas tu. Kita duk tak habis fikir lah, macam mana boleh hidup? Kacang hijau tu lama-lama terpecah. Terpecah, toeng, tumbuh kala hijau, daun yang sangat comel. Pelik kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Siapa yang buat semula? Meremang bulu roma Allah. Jadi pakar sains, kalau Allah campakkan iman dalam hatinya, keimanan yang betul-betul mantap, berapa ramai di kalangan mereka ini yang subhanallah sahabat-sahabat bertambah-tambah keimanannya setelah kajian demi kajian demi kajian. Sorry. Sebab tu Ustazah minta anda engineer, anda ahli sains, anda pakar matematik, tolong tunduk patuh taat kepada Allah. Sebab Allah akan pimpin dalam pada mikroskop depan mata kita. Hati ni Masya Allah, aku tak pernah melihat. Takjubnya aku dengan kebesaran engkau. Tak henti mulut Masya Allah, mengembalikan kehebatan itu kepada kehebatan Allah.
Bukan kerana pakar sainsnya dia, bukan kerana kehebatannya dia, tapi mengembalikan kepada Allah. Allah akan pimpin hati-hati itu untuk melihat lagi bukti-bukti kebesaran Allah. Ramai sahabat-sahabat ahli sains yang non-Muslim bila buat kajian dan mereka jumpa kebenaran itu dalam Al-Quran, maka sains dan Islam siapa kata kena berpisah? Tak boleh berpisah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ini kalau guru-guru sains ada yang mendengar pun tak salah sambil-sambil anda buat uji kaji masuk makmal dengan anak-anak murid. Salah ke kalau cikgu sains, ni siapa anak-anak cikgu yang pagi tadi tak sembahyang subuh ni, nak kena ni, contoh. Tak salah ya, jangan harapkan guru-guru pendidikan Islam saja. Guru pendidikan Islam tapi duk main WhatsApp kat sekolah, lantak hang puala sembahyang tak sembahyang. Yang penting aku habiskan silibus pun tak menambah-nambah ketakwaan di sisi Allah. Semua ni peranan kita. Nampak, tengok tak hari tu dalam satu polybag yang kita tanam biji ni, kenapa Allah tumbuhkan dia? Guru sains tak pernah salah, bahkan anda orang yang hebat bila anda sebut tentang maha besarnya Allah. So perkara-perkara macam ni, inilah dakwah kita kena selit sikit-sikit. Subhanallah sahabat-sahabat, jangan kata, Zaza takut, bukan bidang saya. Kita bukan mencipta hukum, kita bukan mengeluarkan sesuatu yang maka dengan ini cikgu sains nak umumkan bahawa kalau cikgu tak siram hari-hari pokok ni, memang mampuilah pokok ni. Memang hidup lah sahabat-sahabat. What? Kita bersiaran tadi 4:30 pagi sahabat. Betul ke dah 1K orang ni? Ya Allah Tuhan, subhanallah, subhanallah, maha besarnya Allah mencantumkan hati-hati kita dalam la tahzan, Masya Allah. Saya kagumlah Kak Nazatul Naina, serius. Kenapa ketika saya minta izin dengan Ustaz, bang jangan terkejut, saya mungkin dalam 3:30 paling lewat 3:45 pagi kena mandi. Lepas tu pukul 4:30 pagi saya dah start live. Jangan risau, insya-Allah 5 pagi saya stop. Abang tak kisah je, benda baik takkanlah abang nak halang. Awak okey ke? Malam dah tidur lambat, larat ke? InsyaAllah kita niat dulu. Hal nak bagi kuat tak kuat tu hal Allah, bukan hal kita. Kita usaha dulu, niat dulu. Abang tolonglah dengan dia tolong kuncikan jam sekali, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak percaya waktu sekarang ni pun boleh lebih 1000 orang yang menonton. Sekali lagi ibu-ibu, jangan sampai anda terleka ada yang hangus atas dapur tu. Okey sahabat-sahabat. Jadi kalau kita nak istiqamah dengan la tahzan menyahut cabaran pukul 4:30 pagi ni, tolonglah bangkit awal lagi untuk dapat tahajud paling kurang 2 rakaat. Sebenarnya Ramadan ni kita kena gandakan, lebihkan lagi kan sahabat. Tapi adalah satu kerugian apabila kita bangun untuk makan dek kerana takut nanti tak larat berpuasa siang hari, tapi anda tak bersujud barang 2 rakaat yang namanya tahajud di waktu yang sangat mustajab doa. Rugi. Tolong lebih 1000 orang. Tolong sama ada tadi ataupun selepas ini sekejap berwuduk 2 rakaat paling kurang. Bukan untuk kita canang-canangkan kat Facebook, tapi anda rasakan hati anda, Allah akan tarik, tundukkan hati anda hanya memandang dia semata. Masya Allah sahabat-sahabat, rugi kalau hanya makan minum air panas tapi tak didahului atau diakhiri. Sebab kalau pukul 5 pagi lepas ni pun masih sempat insya-Allah. Okay, jadi jangan sampai. Ini pun betul, ini pun antara salah satu pengisian Qiyamul Lail. Maknanya kita menghidupkan malam dengan zikir. Apa zikir? Majlis ilmu dia pun zikir sahabat-sahabat. Masya Allah. Tapi ibadah yang paling besar melalui solat, jangan kita tinggal. Ya, walaupun dia sunat. Subhanallah. Jadi ucapkan syukur banyak-banyak sahabat Allah yang pilih kita. Ada ayat Allah dalam suratul Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah. Dalam Quran ada banyak susunan ayat yang menceritakan bila panas, kering, kita nampak tumbuhan-tumbuhan renek itu jadi kering, sepertinya mati. Sepertinya mati.
atas tanah yang kita lalu tu mati rumput-rumput duduk musim panas sangat ni kan ibu. Lepas raya musim hujan datang, contoh, ibu, hari tu bukankah kita lalu kat sini rumput-rumput ni dah mengering? Cuba ibu tengok dia jadi hijau balik. Yelah, musim hujan dah datang. Ini tanda akar dia tu belum mati. Maha besarnya Allah, dalam tanah ni ada sumber air. Akar-akar tumbuhan yang kita nampak kering ni dia menyerap air. Dan bila datang semula musim hujan, air daripada langit Allah mencurah, kan mereka dapat air yang cukup. Akhirnya Allah hidupkan semula. Macam orang yang sakit, ibarat tumbuh-tumbuhan yang kering. Jangan kata tak ada harapan. Dah saya ustazah, semalam baru diagnose, doktor kata saya kanser tahap 2 ustazah. Saya takut apa guna saya hidup sekarang ni, tantang Ramadan ni pun saya tak sempat sampai ke penghujung. Allah sahabat, yang sehat walafiat pun belum tentu Ramadan sampai ke penghujung. Bila kita terkejut, doktor kata, minta maaf puan, kena terima hakikat, sakit sekian-sekian. Betul, bohong kalau kita tak sedih. Tapi pandang, subhanallah, sedangkan pohon-pohon yang kering di atas tanah yang kontang pun selepas beberapa bulan datangnya hujan, maha besar Allah menghijaukan, menghidupkan semula. Aku akan bangkit, cari doktor-doktor yang hebat, biar perhabis segala. Kita bismillah, tawakkaltu ala Allah, aku nak berubat, apa cara pun aku nak berubat. Sebab Allah suruh kita cari ubat bila kita sakit. Insya Allah, kalau Allah nak, berkehendak, berkeizinan untuk aku terus sihat, itulah baik bagiku supaya aku makin taat beribadah. Tapi andai Allah berkehendak untuk aku terus sakit, bahkan wa na'udzubillah min zalik, sakit aku ini membawa kepada matiku, moga matiku ini mati yang baik di sisi Allah. Ini cara kita bersangka baik dengan Allah. Masya Allah, sebab Allah dah datangkan tumbuh-tumbuhan yang kering, dengan datangnya hujan boleh menghijau semula. Semua ni sahabat-sahabat dirahmati Allah adalah gambaran betapa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sebab kita hidup pasti mati. Allah hidup, maha hidup, tak akan mati-mati. Subhanallah. Baik, surah Taha ayat 50. Muka surat 444. Farah Hayati Hashim 444. Tetapi angka yang orang Cina taklah suka mah. Masya Allah. Kita suka mah sebab 444 ni kita baca dalam satu Ramadan. Pukul 4.30 pagi. Orang pun lebih 1,000 orang menonton. Masya Allah. Berkati dan himpunkan kami dalam Firdausi. Amin. Walaupun sikit Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taha ayat 50. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudiannya memberi petunjuk. Allah, dia ni rujuk kepada Allah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Ya Allah, kalaulah ibu ada yang kecewa, kenapa ustazah anak saya lahir tangan sebelah aja, tak dua belah macam anak orang lain. Bohong, tak sedih. Tapi percayalah ibu yang nak anak tu jadi begitu. Anak 1, 2, 3 saya sihat, kenapa anak nombor 4 jadi macam ni? Ada kan yang diuji macam tu? Sangka baik dulu dengan Allah, tak ada yang sia-sia di sisimu ya Allah. Alladhi a'ta, dialah yang telah memberikan kulla syai' kepada tiap sesuatu, khalqahu bentuk kejadiannya, thumma hada, Allah berjanji, menjamin, kemudian memberinya petunjuk. Maksud, hei, reda dulu, terima dulu, bohonglah tak sedih, orang keliling tolong beri sokongan. Allah tak pernah silap. Contoh kan, kalau orang buat apa-apa, handphone mesti ada apa, QNC, macam itulah kot kan. Ada orang cek dulu kualiti dia betul ke tidak. Tapi sahabat-sahabat, itu kilang handphone, kilang kitab. Ustazah duk reprint buku amalan harian ni. Ustazah minta maaf, ada 31 bundle ni reject Ustazah. Tak tahu machine problem. Biasa. Boleh ke kalau anak kita lahir-lahir tak ada tangan sebelah, kita kata kilang silap ni Ustazah? Siapa kilang tu? Allah.
Berhakkah kita untuk berkata demikian? Tak berhak. So yang dari Allah semuanya baik-baik belaka. Jadi bersangka baik dulu, ya Allah, biar tangan anak aku sebelah, aku nampak ada orang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, hidup kaya raya, ada pekerja yang ramai lagi, ya Allah. Aku bukan pentingkan kaya rayanya, yang penting anak aku sihat, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, untuk membesarkan anak aku yang Engkau takdirkan lahir macam ni. Sangka baik, umur 5 tahun kita hantar dia kepada terapi macam mana, umur 10 tahun, umur 15 tahun, ternyata umur 25 tahun, walaupun anak kita tak ada tangan sebelah, dia membesar sebagai manusia hebat. Kerana apa? Antara kejayaan orang-orang yang cacat begitu, sahabat, kerana sangka baik orang tuanya kepada Allah. Percayalah, Masya Allah, tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebenarnya tak sampai hati Ustazah nak cakap, tapi kena cakap juga. Untuk fasa Ramadan ini, saya hanya mengambil masa setengah jam. Setengah jam tu potpad awal, potpad tengah, potpad penghujung. Agaknya dapat ilmunya dalam 10 minit. Ya Allah, ampunkan kami di keterbatasan waktu ini. Sebab Ustazah dah berazam tak nak cuti lah tahzan. Walau apa pun berlaku, saya dah cari masa. Siang saya penuh dengan kuliah. Saya takut tekak ni tak mampu, tak boleh minum air banyak siang hari. Bukan air banyak, setitis air pun tak boleh minum kan. Jadi saya memilihlah tahzan supaya tidak dicutikan ketika waktu saya masih boleh minum air ni. Jadi kalau saya pilih 1 jam, saya pun lepas ni nak pergi rumah bapa, anda pun nak siapkan meja untuk santapan sahur kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita minta je dengan Allah, biar setengah jam berkati ilmu kami, ya Allah. Biar setengah jam sahabat-sahabat Latahzan tetap bersatu hati. Biar setengah jam ini tanda kami memanfaatkan Ramadan. Tolong ya Allah, berkati kehidupan kami, rahmati kami, kuatkan kami, sihatkan kami dalam Ramadan. Semoga Engkau pandang kami sentiasa, pandangan-Mu menusuk masuk ke dalam dasar hati kami. Wahai Allah, Engkau terimalah hati kami ini sebagai hati orang yang semakin bertambah ketakwaannya. Dan andai Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, Engkau sudi menerima hati ini sebagai hati yang qalbun salim. Amin. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa, bersiam di siang hari. Ini masih lagi malam. Teruskan ibadah, cakap yang baik-baik, pandang yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik, tangan kita hanya mengambil hak yang baik-baik, kaki hari ini dan sampai bila-bila hanya melangkah ke tempat yang baik. InsyaAllah sahabat-sahabat, saya sayang anda semua kerana Allah. Sampaikan salam sayang kepada seluruh keluarga yang sangat sporting. Pagi-pagi dah dengar suara kuat Ustazah Zai masuk dalam rumah. Maknya, ibu kenapa mak awal sangat ni? Kan? Sebab ibu nak dengar ilmu sambil memasak. Daripada ibu tak merepek apa-apa, baik ibu dengar ilmu. Semoga masuk barakah tu ke dalam makanan. Akhirnya sekeluarga dalam keredaan Allah. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang berduka Allah gembirakan, yang sedang mengalir air mata kerinduan kepada dulu ada insan itu depan mata kita saat sahur bersama-sama kita, kini telah tiada. Moga apa saja kebaikan yang kita lakukan sampai pahalanya kepada mereka, dan yakinlah ada pertemuan di dalam syurga untuk orang yang betul-betul redha dengan takdirnya Allah kepada kita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok 4:30 pagi.